Baik, kita bersama dalam segmen Industri Kreatif ya. Bercakap mengenai dengan buku cerita. Kita memperkenalkan narasumber kita. Dan pada pagi ini kita bersama narasumber kita iaitu Yang Mulia Nur Hidayah alias Nur Atikah binti Kamaruzzaman, iaitu seorang mahasiswi Universiti Brunei Darussalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Baik. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Baik, kita nak bercakap mengenai dengan buku cerita. Apabila ada dikongsikan tadi satu naskah buku, jadi di sini kita ni dapat tahu sudah sebenarnya Nur Hidayah ni ataupun Nur Atikah ni merupakan seorang penulis juga, selain masih lagi melanjutkan pengajian ya di Universiti Brunei Darussalam. Mungkin secara mukadimah dapat memperkenalkan dulu sedikit sebanyak latar belakang Nur Hidayah. Silakan. Alright. Nama penuh memang Nur Hidayah lah. Kira kena panggil Hana selalunya di dalam kawan-kawan dari universiti, dan itu juga nama yang digunakan untuk yang dipamerkan di dalam buku Hana lah. Latar belakang yang Hana ada dalam bidang kreatif ini bermula dari aktiviti volunteer menjadi stage manager untuk lakonan-lakonan teater di Brunei, dan juga menjadi producer untuk filem dan video pendek untuk organisasi luar ataupun tugasan kuliah lah di UBD. Hana juga mula berminat dalam bidang kreatif, terutamanya untuk menulis buku cerita ini sebab ada pengalaman menulis skrip yang dipinta sebagai tugasan kuliah dari kelas-kelas di UBD lah. Dari sanalah kira ada latar belakang dalam penulisan. Jadi sebenarnya kalau dalam bidang penulisannya bukan senang sebenarnya. Kita ni perlu mencari sumber berkenaan, sama adanya fakta dan juga sebagainya. Dan satu lagi, kalau dalam bidang penulisan ini ia perlu minat. Kadang-kadang kalau kami sendiri sebagai juruhebah dan juga penyampai, kita boleh bercakap, tapi untuk menjadi seorang penulis untuk menyediakan skrip dan sebagainya memang sangat-sangat ada kelainan dan juga perbezaan ya. Mencabar. Tapi memang mencabar. Tapi kalau ada dua tu, ia memang package dan menjadi satu kemudahan untuk kami. Jadi kalau Hana sendiri, macam mana ianya boleh terinspirasi? Siapa yang memberikan inspirasi ini dan juga memberikan dorongan dalam bidang penulisan ini? Untuk inspirasi memang kira bermula dari sekolah menengah lah. Kira cikgu kelas English kami kira menugaskan kami untuk mencari satu buku dan membaca buku itu, dan akhirnya apabila siap sudah kami membaca buku itu diceritakan, dibagi kesimpulannya ke teman-teman kira-kira di dalam kelas. Dan dari sanalah kira macam sedar ada minat membaca. Dari minat membaca, kekadangnya kalau lepas membaca buku, sama ada kita ni indah puas hati dengan jalan ceritanya ataupun kesimpulan cerita, atau rasakan membuat jalan cerita sendiri. Betul. Dari sanalah kira macam bermula dengan main-main saja untuk sendiri-sendiri menulis. Tapi akhirnya rupanya ada macam ada minat ada sebenarnya. Jadi kita ni melihat sebagai seorang penulis ni bukan hanya ia terinspirasi daripada sesuatu perkara ataupun terdorong daripada satu-satu keadaan, perlu mempunyai kriteria imaginatif. Suka berimajinasi untuk mengkreat satu lakaran cerita. Dan mungkin juga dapat berkongsi setakat ini bagaimana perkembangan Hana sendiri dalam bidang penulisan. Bagi perkembangan masa ini memang baru cuba menulis, baru menerbit satu buku. Jadi perkembangan memang slow. Tapi memang ada progres. Ada progres. Ada juga kira dorongan dari pencarah-pencarah di UBD. Ada juga dorongan dari rakan-rakan Hana yang mejanya English di UBD. Kira dorang ada banyak membantu dan menolong perkembangan Hana untuk makin meningkatlah setiap bulan. Kalau tadi Hana ada mengatakan
juga membuat skrip untuk filem pendek. Adakah dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Jadi maksudnya penulisan ini lebih kepada bahasa Inggris. Betul. Kita difahamkan juga Hana ada mengeluarkan satu buku hasil karya, mungkin dapat dikongsikan, bercerita sedikit mengenainya. Okey. Jadi boleh dilihatlah. Buku ini ia bertajukkan Curiosity. Okey. Kira ia play on words. Pasal karakternya bernamakan Siti dan ia punya sifat ia suka bertanya-tanya. So kira ia memanglah Siti the Curiosity. So dalam buku ini ia ada 3 chapter pendek dan setiap chapter ni ia fokuskan kepada, ia ada tema-tema sendiri. So setiap chapter ia fokus kepada struggle yang dihadapilah oleh Siti. Oleh teenagers dan adult yang di antara Lingkungannya, di antara lingkungannya. So kira walaupun dia punya fokus satu macam untuk struggle orang dewasa ataupun orang remaja, tetapi dalam cerita ini ditunjukkan melalui perspektif Siti, perspektif kanak-kanak. So seperti chapter pertama, ia memang pasal imposter syndrome. Kadang-kadang orang apabila diorang sudah ada achievement ataupun ada usaha, masih rasa diri sendiri itu indah cukup. Ataupun kalau yang kedua, chapter yang kedua, ia tentang dumb decisions. Kira pilihan yang kita ni sebagai orang dewasa ataupun remaja, kalau kita ni lihat balik semula pada zaman tani muda-muda, kita ni akan macam rasa, oh kenapa aku membuat macam tu? Oh kenapa rupanya aku kamu pernah macam membuat ni? pilihan yang salah. Yes. Jadi kira untuk chapter pertama dan chapter kedua, kira memang Siti bertanyakan dia punya family lah. Kira sebab ni pasal family-nya, kira dia bertanyakan family-nya, keluarganya, oh kenapa rasa macam tu? Kenapa fokus arah macam ni? Jadi dari perbincangan di antara Siti dan ahli keluarga Siti, diorang dapat memikirkan, oh rupanya kita ni selalu fokus arah negatif, tani lupa untuk melihat tani punya perkembangan sendiri, kita ni lupa untuk acknowledge tani punya positif dari potensi diri sendiri. Dan untuk chapter ketiga lain sedikit. Chapter ketiga ia tentang dismissal. Kira dalam chapter pertama dan chapter kedua, Siti memang ada sokongan dari ahli-ahli keluarga Siti. Tetapi chapter ketiga ia fokus kepada Siti mencuba untuk membuat small talk dengan seorang yang Siti indah kenali lah, tapi orang dewasa juga. Tetapi orang dewasa ni indah mau melayan si Siti. Kira kejam sikit caranya membalas balik ke arah Siti. Kira ini adalah point of view that indah semua orang dewasa dan orang remaja mau memberi sokongan kepada kita ni, walaupun orang lebih tua daripada kita ni. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat genre penulisan buku yang dihasilkan Ani, ia punya target ataupun sasaran adalah golongan muda ataupun teenagers barangkali, ataupun sesuai untuk semua peringkat umur. Bagaimana? Sesungguhnya sesuai untuk semua peringkat umur. Walaupun target buku ini sebenarnya kira 13 ke bawah, tetapi jalan cerita sendiri, orang remaja dan dewasa pun boleh mengambil sesuatu dari jalan cerita Ani lah. Ya. Kita ni difahamkan juga Atul bahawa penghasilan buku Curiosity ini, Siti yang selalu curious ini adalah merupakan salah satu usaha dan antara lain untuk memenuhi tuntutan pengajian. Ya, di mana Hana merupakan mahasiswi kan di Universiti Brunei Darussalam. Jadi jurusan yang diambil di universiti adalah Design and Creative Industry. Design dan juga Creative Industry. Jadi memerlukan mereka untuk menyediakan satu thesis dan untuk Hana sendiri memilih untuk menerbitkan ataupun menghasilkan buku. Kira untuk mahasiswa atau mahasiswi terakhir di Universiti Brunei Darussalam yang mengambil Design dan Creative Industry, memang ada dua lah untuk orang punya tahun terakhir itu. So ada membuat thesis dan ada juga membuat project. Yeah. So untuk project
mahasiswa-mahasiswa itu tertakluk kepada sendiri. Kehendak mahasiswi dan mahasiswa sendiri. Jadi ini adalah buku pertama yang dihasilkan. Yes, betul. Dan selepas ini adakah penulisan yang lain lagi yang ingin dihasilkan selain daripada ini mengikut chapter-chapternya kan? Jadi mungkin lebih banyak lagi selepas ini. Selepas ini memang ada rancangan untuk menambahkan lagi chapter. Kira mau mendalamkan kepada chapter yang sudah ada, mau didalamkan lagi ceritanya. Ada sambungan cerita. Dan juga ditambah jajalan ceritanya. Sebab 3 chapter ini hanya orang trial. Trial. Berapa patah perkataan dalam satu buku ini? Kalau kita lihat, ia adalah buku cerita pendek yang mempunyai babak-babak di dalamnya. Selalunya kalau ia merupakan satu projek, tapi saya percaya walaupun ia satu projek untuk meluluskan Hana dalam pengajian jurusan Hana sendiri, menghasilkan buku ini ada yang punya istilahnya apa tu? Bukan hanya prosedur tetapi hukum-hukumnya lah istilahnya itu hukum penulisan. Setelah membuat penghasilan buku cerita dan membagikannya kepada cerita pendek. Ini kalau tadi kategorikan ia sebagai buku cerita pendek tu, mesti ada editornya, proofingnya. Jadi siapa yang membantu Hana untuk membuat semakan dari segi konten, dari segi bahasa yang digunakan, memastikan tidak ada berlakunya plagiat ataupun maksudnya plagiat di sini adalah cedukan cerita daripada cerita-cerita yang pernah terbit. Jadi ada golongan individu yang memberikan bantuan tersebut. Bagaimana? Ada. Anak ada kawan yang dalam meja kursus English, si Miza Razana. Kawan anak ni dia memang hebatlah handal dalam bahasa English. Kira Miza juga sendiri membuat poem-poemnya. Jadi sahajak-sahajaknya. Jadi Hana memang minta tolonglah untuk minta proofreading kan, untuk mencekkan jalan cerita apa. So kira chapter-chapter Hana ni memang di-sharekan kepada Miza, dan Miza tolong proofread segalanya. Bagaimana dengan ilustrasi dan lakaran gambar-gambar yang terdapat di dalam buku Hana ni? Siapa yang menghasilkannya? Adakah juga Hana sendiri ataupun mungkin adanya bantuan daripada ilustrator yang ada di negara Brunei yang mungkin saja di kalangan kawan-kawan? Betul. Sendiri ya. Rancangan pertama sebenarnya untuk meminta tolonglah kira ataupun membayar orang untuk membuat ilustrasi. Tetapi untuk buku cerita kanak-kanak, ilustrasi adalah salah satu komponen yang penting lah. Salah satu benda yang kanak-kanak lihat dulu. Menjadi tarikan. Bukan hanya ilustrasinya, malahan juga dari segi warna dan begitu juga kepentingan reka letak. Yang memberikan konsultasi untuk bagaimana reka letak buku ini macam mana? Adakah Hana sendiri punya idea ataupun ada nasihat daripada mereka yang pakar? Kebanyakannya dari kira kawan-kawan Hana je lah. Tapi ada juga dari pensyarah anak. Kira dari sanalah macam membagi tahu kalau ini okey kah, ini lawa kah, dan diorang akan bagi opinion yang paling jujur. Kadang-kadang opinion itu kita ni indah suka tapi ia tah yang patut didengar. Jadi apa antara cabaran dalam bidang penulisan ini? Mencari jalan cerita yang menarik. Membuatkannya supaya pembaca-pembaca tu indah akan tertidur dalam membaca chapter-chapter anak tu lah. Kirakan memastikan juga yang jalan cerita tu indah terluan dongeng sampai macam menghayalkan. Nada orang boleh relate je. Sebab Hana punya tujuan dengan buku cerita Hana ni untuk memastikan pembaca-pembaca buku cerita Hana ni boleh rasa relate lah ke dalam jalan cerita tu. Jadi ini hanya sebagai permulaan untuk Hana terus berkarya dalam bidang penulisan. Mungkin di masa akan datang kita ingin mengetahui perancangan Hana untuk mengembang majukan lagi bidang penulisan, khususnya dalam menghasilkan cerita-cerita yang mungkin bukan hanya sekadar buku cerita pendek tetapi mungkin saja di satu saat membuat novel. Amin, Allahumma amin. Jadi memang untuk buat masa ini memang fokus untuk mengusahakan lagi buku Curiosity, menambahkan jumlah chapter dan juga mendalamkan karakter-karakter
yang ada di dalam buku ni lah. Kira itulah. Ni, Atul, kita ada melihat beberapa perkataan di dalam penceritaan ini yang masih lagi mengekalkan gelaran ataupun ganti nama orang-orang Lai. kita ni. Umpamanya di sini Ada Lai kan? thank you Lai, thank you Lai, dan ada juga di sini the sudden energy made Bapa laugh. Masih lagi ada menggunakan perkataan Melayu kita ni. Adakah ini dibenarkan dalam penulisan apabila ianya menggunakan bahasa penghantar Inggeris? Bagaimana? Kalau untuk buku Kira Brunei, kita ni jarang melihat pemasukan di antara Melayu bahasa. dan English. Ya. Tetapi kerana karakter-karakter Hana ni berdasarkan orang-orang Brunei specifically, memang Hana akan cuba untuk memasukkan perkataan-perkataan yang selalu digunakan. Jadi ini uniknya buku yang dihasilkan oleh Hana yang merupakan sebahagian daripada projek dan tuntutan dalam meneruskan pengajian Hana sebagai seorang mahasiswi di Universiti Brunei Darussalam. Tahniah kami ucapkan. Semoga terus maju jaya, dan kalau Ani kita lihat penguasaan dalam bahasa Inggeris menghasilkan buku. Tepat sekali. Dan tadi masa saya membuka buku berkenaan, memang saya ternampak orang tadi okey, ada Lai ujungnya. Jadi itulah ya, kadang-kadang bahasa-bahasa yang kita gunakan ni bila ia kita dibawakan ke dalam satu buku cerita, ia sebenarnya menarik minat. Betul. Menarik minat, dan ianya lebih santai untuk kita baca. Tapi mungkin ada kategori-kategori buku yang dibolehkan dan juga sebagainya. Namun kita untuk memulakan sebenarnya untuk pengembangan dan juga percubaan minda kepada anak-anak ketani yang lingkungan umur 13 tahun ke bawah ni, untuk memberikan diorang motivasi agar boleh membaca. Jadi ini mungkin salah satu tujuan yang terpenting yang Hana laksanakan. Jadi kita cukup berbanggalah dan juga kagum dengan penghasilan yang telah pun dilaksanakan dan dibuat. Ini merupakan satu pencapaian yang sangat baik. Betul. Baik, untuk akhirnya mungkin ada kata-kata inspirasi yang cuba ingin dikongsikan kepada rakan-rakan di luar sana, bukan hanya rakan-rakan sebaya tetapi adik-adik kita ni untuk menggalakkan mereka menceburi bidang penulisan ataupun bidang sama ada penulisan kreatif ataupun penulisan non kreatif ini. Bagi penulis-penulis ataupun sesiapa yang berminat dalam bidang penulisan tetapi belum pernah membuat buku ataupun jalan cerita pendek dan mau mencari dorongan, buat saja. Sebab memang kadang-kadang jalan cerita pertama memang akan selalu bidak, mudah lawa. Tapi dari jalan cerita pertama itulah kita ni boleh meningkatkan lagi punya jalan ceritanya, boleh mencari perkataan-perkataan yang lebih bisa, yang sesuai untuk digunakan. So, kira akhir kata, buat saja. Sama ada lawa atau tidak lawa, itu perkara yang kita ni boleh improvekan. Betul sekali. Baik, semoga terus maju jaya. Kita ucapkan kepada Hana, atau nama asalnya Nur Hidayah alias Nur Atika binti Kamaruzaman, mahasiswi Universiti Brunei Darussalam, berkongsi serba sedikit pengalamannya dalam menghasilkan buku cerita pendek yang juga merupakan salah satu task yang diberikan oleh institusi pengajian untuk melengkapkan Hana dalam bidang pengajian khususnya jurusan desain dan juga industri kreatif. Baik, sehingga berjumpa lagi insya-Allah ya. Kita doakan semoga terus maju jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.